kita, sekejap saya share chart. Susah ke nak scalping ni? Scalping ni sebenarnya susah ke? Dia susah dan tidak. Susah bila kita tak tahulah. Dia kena cepat. Ya, pandai. Dia kena cepat untuk membuat keputusan. Okey? Kita kena pantas untuk membuat keputusan untuk scalping. Dan dia bukanlah kita macam kita set up untuk apa? Intraday ke kan? Dia bukan. Dia adalah kita entry dan bersedia untuk close anytime bila profit. Bila masa saja, bila profit kita kena bersedia untuk close position kita. Jadinya tuan-tuan nampak chart ini. Ini adalah ZK Profit Station. Bagi mereka yang baru saja mengikuti kelas hari ini, saya terangkan sedikit dahulu apa itu ZK Profit Station. ZK Profit Station adalah indikator, gabungan 5 indikator yang saya gabungkan untuk membantu kita trade. Ianya sesuai digunakan dari time frame M1 sehingga ke H4. Tetapi saya galakkan guna ke DH1 maksimum. H4 boleh kalau dia keluar trend line tu, boleh refer, tak ada masalah. Ataupun untuk refer trend boleh, tetapi mencari entry adalah di time frame kecil. Biasa untuk setup yang biasa yang ada TP kan, kita target semuanya kita cari entry adalah pada M5, kita cari confirmation di M15, M30 ataupun di H1. Itu adalah cara kita. Entry kita di M5 ataupun M15 bergantung pada keadaan. Indikator ini adalah gabungan daripada 5 indikator. Gabungan 5 indikator itu terdiri daripada daily pivot line, okey. Daily pivot line yang ini merah biru ni, merah biru purple ni semua ni adalah daily pivot line. Daily pivot line dia yang putih ni. Putih ni daily pivot line. Okey. Yang biru ini adalah resistant. Yang biru ini adalah resistant. Okey. Yang merah ini adalah support. Macam mana kita dapatkan semua pengiraan ini? Daily pivot line ini dikira berdasarkan harga tertinggi semalam, sebab dia namanya daily. Jadi dia ambil hari semalam punya. Kalau weekly dia ambil weekly. Tapi kita menggunakan daily, dia ambil daripada harga tertinggi semalam dicampurkan dengan harga terendah semalam, dicampurkan dengan harga penutup semalam, kemudian dibahagi 3. Dapatlah hari berikut punya daily pivot line yang putih ini. Dapat harga yang putih punya yang minta tolong mute ada bunyi kluk-kluk-kluk tu. Okey, terima kasih. Jadinya ini yang line putih ini adalah berdasarkan pengiraan harga tertinggi semalam, harga terendah semalam dicampur dengan harga penutup. Harga penutup tu candle tutup pukul apa tu? Pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi candle tutup tu, candlenya di mana? Di sini. Dia tutup pukul 5 pagi, kemudian dia buka balik pada pukul 6 pagi. Dan akhirnya pukul 7 pagi muncul candle yang dekat line putih ni betul-betul. Kalau anda ada line putih lah. Kalau tak ada line putih ni, dia betul-betul muncul dekat mana? Daily pivot ni yang mula-mula. Di sini, ini candle pukul 7 pagi. Maknanya permulaan hari baru. Akaun baru, cerita baru, trade baru. Yang semalam kalau loss tak ada kaitan dengan hari ini. Tolong, kalau trade, semalam punya cerita semalam. Hari ini punya hari ini. Kalau semalam profit, tu semalam punya profit. Jangan bawa ke hari ini. Jangan cerita ke hari ini. Hari ini kita nak cari hari baru. So, candle pukul 7 tu di sini. Pukul 7 candle muncul di sini. Pukul 7, pukul 8, pukul 9. Ini H1 7, 8, pukul 7 sampai pukul 8, 8 sampai pukul 9, 9 sampai pukul 10, 10 sampai pukul 11. Kalau kita pergi ke H4 pun sama. H4 kan, dia tak adalah dekat line putih tu. Kita tengok dekat candlenya yang daripada depan lah biasa. Kan, permulaan hari dia di mana. Okey? Itu tak apa. Sebab kita pun banyak fokus pada H1. Okey? So, itu adalah daily pivot line. Resistance ini, kita kira macam mana kita dapat resistance dan support ini. Resistance dan support ini dikira berdasarkan Fibonacci retracement yang tuan-tuan pakai tu. Ni Fibonacci retracement ni.
Ini Fibonacci retracement yang tuan-tuan tarik selalu tu bila ada ABC, tarik Fibonacci retracement. Kan? Yang ini ni. Ni kan kita tarik ni Fibonacci retracement. Dia ada nombor 2, 3.6, 38.2, 5.0, 6, 1.8. Nombor ini saya kalikan dan juga ada formula pengiraan dia di mana saya kalikan dan bahagikan dengan daily pivot line. Kemudian saya dapatlah resisten-resisten ini mengikut perkiraan Fibonacci retracement. Kenapa saya pakai Fibonacci retracement? Sebab Fibonacci retracement ini dia adalah satu formula yang memang Fibonacci dah kirakan untuk kita, di mana dia boleh menganggarkan di mana duduknya support dan resisten itu. Di mana duduknya support dan resisten itu, kebiasaannya itu dia akan berhenti di mana. Walaupun tidak 100% tepat, tetapi ianya membantu. Ianya membantu. Tidak 100% tepat, tapi ianya membantu. At least dia berhampiran dengan kawasan-kawasan itu. Terutama sekali di time frame yang tertentu. Contohnya macam M15, kan, M30 dan sebagainya. At least kita tahu. Dengan adanya daily pivot line ini, kita tahu major trend sedang berlaku apa. Kan? Contohnya ketika ini tengah sideways. Tetapi kita tahu dia cenderung untuk turun. Kenapa saya cakap awal tadi? Awal tadi sebelum kita mulakan sesi, saya ada bagi tahu. Hari ini dia still sideways, tetapi dia cenderung untuk turun, untuk bearish. Sebab apa tahu? Sebab dia berada di kedudukan daily pivot line ini. Berbanding dengan semalam, dia duduk di tengah-tengah. Kalau tuan tengok, dia hampir sama banyak pergerakan dia. Di antara line merah dan line biru. Dia betul-betul sideways. Tetapi yang ini, dia lebih cenderung ke bawah. Nampak? Dan hari ini pun, waktu ini pun, dia masih lagi cenderung ke bawah. Jadi, bila dia cenderung ke bawah ini, tak kiralah sideways ke, apa ke, scalping ke, macam mana ke, kan kita kena banyakkan sell. Walaupun ada boleh dapatkan buy. Saya tak kata salah dapatkan buy tu. Dia tak salah. Ada orang tanya, kenapa signal di grup lain tak sama dengan signal yang saya bagi? Ataupun tak sama dengan indikator bagi. Kadang-kadang saya ada bagi signal dalam channel, betul? So, kadang-kadang ini bertentangan. Yang mana satu, yang mana betul? Dua-dua betul. Tetapi, yang mana dulu akan sampai? Yang mana dulu akan sampai? Dan di mana kita letak stop loss kita? Itu saja. Dia nak naik dulu ke dia nak turun dulu? Macam mana sekalipun, chart ini dia akan naik turun. Cuma yang mana dulu? Dia nak naik dulu ke nak turun dulu? Sebab tu dengan ada indikator, kita menggunakan technical analysis tu, kita bersandarkan ini. Dan lain pula pandangan, lainlah pandangan dia. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, selalunya selepas terjadinya buy itu, contohnya satu channel lain memberi signal buy, tetapi indikator menunjukkan sell. Kemudian berlaku buy dulu. Dalam masa tidak berapa lama kemudian, ianya berlaku sell. Dan capai pun TP yang sell itu tadi. Sebab apa? Sebab tu saya kata, yang betulnya adalah dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi yang mana dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kita letak stop loss. Stop loss saya selalu ajar. 20 pips, 10 pips, 20 pips, 30 pips. Stop loss adalah sahabat baik kita. Sahabat yang baik itu adalah 10 pip dan 20 pip. 30 pip tu dia sahabat baik tetapi dia nakal. Okey? Kalau kita modal besar, letak 30 pip tak apa, lantak. Kan? Macam hari ni saya scalping, saya letak stop loss saya kat mana? Atas new low dan new atas higher high ni. Maksudnya higher high hari ni yang harga yang paling tinggi ni saya letak stop loss dekat atas ni. Saya tunggu dia sampai atas. Saya sell turun bawah. Saya tunggu dia sampai atas. Saya sell sampai bawah. Close re-entry, close re-entry, close re-entry, close re-entry. Okey, macam mana cara untuk kita scalping? Sekejap lagi saya akan terangkan supaya anda kena tahu dulu. Yang keduanya ini, apa ni trend line? Anda punya mungkin tak ada line kuning ni kan. Minggu lepas saya ada ajar cara nak keluarkan line kuning ni. Pergi dekat indicator list, pergi dekat power of trend line, cari channel line ni. Channel line ni keluarkan jadi the true. Dia mula-mula false. Bila dia false, anda punya cuma ada hijau dan purple. Betul? False. Okey. Bila nak keluarkan dia, nak scalping, biasanya saya akan tambah. Pergi dekat power of trend line,
Nanti saya bagi nota dekat dalam, saya bagi direction dekat dalam channel. Pergi dekat channel line, through, kemudian keluarkan dia supaya kita tahu channel ini. Ini tujuan kita adalah untuk scalping. Okey? Nanti saya kalau tak scalping pun di time frame besar pun boleh guna, tetapi saya lebih suka menggunakan line kuning ini ataupun channel line ini ketika scalping. Okey? Dan seterusnya apa yang ada dalam indikator ini adalah stokastik. Di mana stokastik? Tak ada pun line hijau merah. Saya cuma ambil satu line saja. Line merah ini sahaja saya pakai. Yang hijau saya hilangkan, saya gantikan, dan perkiraan stokastik ini bukan perkiraan standard di mana kita menggunakan dia punya level dia adalah level 15 lah. Kenapa? Sebab dia lebih tepat dan saya tidak bergantung kepada stokastik sepenuhnya. Selain daripada stokastik, di dalam indikator ini juga terdapat line yang warna gold ini. Line warna gold ini adalah moving average 200. Line yang warna aqua ini adalah moving average 20. Yang merah hijau ini adalah candle atas ni. Saya pindahkan jadi ke bawah. Sebab apa? Saya kalau tak moving average ni kena duduk ke atas. Jadi saya gunakan coding untuk saya bawa benda ni ke bawah dan dianya adalah panduan kita. Walaupun tak 100% sama tapi kita tahu. Bila dia berada di bawah moving average 200, makanya tengok line merah hijau ni dia berada di bawah moving average 200, maknanya trend tengah downtrend di time frame M5. Okey? Di time frame M15 price ni dia tengah main dekat moving average 200 ni, line gold ni. Dia tengah main kat situ, dia turun dia naik, dia turun dia naik, dia touch dia turun. Dia masih dalam keadaan sideways tapi hari ni dia duduk dekat bawah je. Maknanya trend dalam keadaan bearish. Kita tahu dah. Yang warna aqua ni, moving average 20 ni digunakan untuk kita tahu minor trend. Okey, tuan-tuan boleh tengok kalau tengok dekat time frame H1, tuan-tuan boleh tengok hari ni punya. Tengok. Semalam dia cross saja. Dia cross saja di sini. So, ada direction untuk sell. Maknanya ada sell lah. Sell di time frame besar. Dia duduk di bawah moving average 20. Dia cross, kita boleh cari sell lah. Sebab apa? Dia dalam keadaan downtrend. Minor trend pun dia time frame besar, minor trend dia adalah downtrend. Tapi dia belum melepasi moving average 200. Jadi kita tahu, walaupun di time frame besar dia berada di atas moving average 200, minor dia masih downtrend. Dia belum ada perubahan trend yang besar maksudnya. So, sell yang tadi ni sementara, bila-bila masa saja dia boleh naik ke atas. Tapi kita tak tahu bila. Itu biarlah mereka buat kerja. So kita hanya follow direction ke mana dia pergi, kita pun cari entry. Okey? Ini di time frame M30. Sama juga. Tuan-tuan boleh tengok price masih belum cross pun moving average 200. Maknanya dia boleh naik bila-bila masa. Tapi minor trend dia adalah dalam keadaan bearish. So kita carilah sell selagi boleh sell. Okey? Dan M15 dah pun cross. Di M15 market dah berada dalam keadaan downtrend. Siapa yang biasa menggunakan moving average ni dia faham, dia akan faham benda ni. So tak ada risau sangat. Scalping boleh guna ini kalau cakap. Saya tak galakkan, tetapi kalau anda cakap boleh. Saya pun kadang-kadang guna di mana saya tunggu price ini cross line biru ni pada M15 ataupun L5. Saya tunggu dia cross, price cross saya sell. Dia cross saya buy. Kadang-kadang terkena juga. Kadang-kadang buy. Tengoklah. Dia cross. Line biru muda ni dia cross. Kita cari sell and buy. Tapi saya tak galakkan. Untuk lebih tepat scalping menggunakan ZK Profit Station ini adalah dengan cara kita berpandukan kepada trend line yang ada ni. Trend line dan juga channel line. Di time frame mana? Di time frame M1 dan juga time frame M5. Kalau tak jelas cakap bagi tahu, mana tahu hilang-hilang ke suara saya, tolong bagi tahu Sebab kita tak tahu gangguan internet tempat saya ni masih lagi kadang-kadang masih lagi ada gangguan-gangguan internet. Nama je Unify tapi saya pun tak tahulah. Kadang-kadang laju, kadang-kadang lambat. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok di time frame M5. Apa yang sedang berlaku di time frame M5? Kalau kita tengok
price dia dah pun touch line purple ini dan kemudian dia turun sampai dekat line kuning ini, dia naik. Nampak Dia naik. Kenapa saya suka scalping, saya suruh keluarkan line kuning ini? Sebab bila dia tembus line hijau ni, kita tak panik. Kalau tak, kita tembus line hijau ni, kita dah panik dah. Kalau dia tembus line hijau, kita tahu dia sampai line kuning. Ini biasa, dia akan sampai channel. So macam ni dia follow channel ni. Satu, dia touch. Sini kita dah boleh sell. Kemudian line kuning ni tadi dia sebenarnya daripada atas. Kan, dia sampai sini line kuning ni. Kan, dia touch line kuning, kita boleh buy kalau kita nak. Kalau tak pun kita standby. Tunggu dia sampai atas lagi. Line ni tadi, line purple ni dia dekat sini tau. Dia bukan kat atas ni. Dia bentuk dia lain. Okey. Kemudian dia touch line merah, line purple, kita pun sell. Dia touch line kuning ni, kita pun buy. Itu kaedah scalping. Kalau time frame 5 minit. Time frame yang paling tepat, yang paling cepat adalah 1 minit. Perlu diingat untuk scalping, bila berlaku sideway macam ni, untuk scalping, anda punya planning itu, kalau anda trade di time frame M1, setiap 1 minit ianya akan berubah. Dan satu-satu position itu tidak boleh melebihi 1 minit. Tuan-tuan boleh tengok kejap lagi. Tengok sekarang pukul 8.59. Okey, 8.59 kita dah terlepas pun. Nak cari entry dah tak cantik dah ni. Dia tadi, nak cari entry tadi. Waktu tadi 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, 6 minit. 6 minit yang lepas di sini. Dah keluar dah direction untuk buy. So katakanlah buy, di mana TP? Tak ada TP, asal biru close. Asal biru close biasanya saya ambil $1 ataupun $1.50. Kalau 0.01, 50 sen ataupun $1. Faham tak? 50 sen ataupun $1. Kalau 0.02 saya ambil $1 hingga ke $1.50 saya stop. Saya akan close. Sebab apa? Plan akan berubah sepanjang masa. Lepas tu kita tengok lagi apa jadi. Biasanya dia akan berlaku macam tu. Okey, sekarang pukul 9. Still masih macam ni. Kita katakanlah kita hold tadi, kita entry tadi di line ketika dia tembus ni, kita masih boleh hold. Sebab apa? Dia belum ada perubahan. Kan, dia belum ada perubahan. Kalau dia dah ada perubahan, berlaku pukul 9 1 minit nanti dia berubah, plan kita turut berubah berdasarkan perubahan pada trend line ini. Okey? Dia boleh cari buy, boleh cari sell. Sebab apa? Market dalam keadaan sideway. Tapi kalau misal kata takut, tunggulah, cari satu position saja. Maksudnya kita dah tahu dah dalam keadaan bearish, market dalam keadaan bearish dia menurun ni, memang menurun kan, market dalam keadaan bearish, kita cari hanya sell saja. Tunggulah nanti dia sampai atas ni, dia akan bagi satu trend line, kita mula cari. Okey, kita akan cari entry. Dia berdasarkan trend line yang ada. Okey, kalau tak, tunggu dia test balik yang hijau ni, kita cari buy. Kita tengok nanti keadaan macam mana. Sebab saya tak target banyak pun untuk scalping. Nampak tak? Dia naik ni tadi, dia berhenti dekat line hijau ni. Dia tak berjaya tembus. Sebab tu saya kata, bila dia hijau, kita kena close. So, kena tengok balik. Kita tengok balik pelan-pelan. Satu hari, kalau boleh cari $15 ke $20 ke $25 dengan scalping pun dah okey. Kalau modal tak besar lah. Kalau modal besar, terpulang. Okey, kenapa sekarang dia turun? Kenapa dia turun? Macam biasa saya kata, WTI punya perangai, daripada dulu kan, asal dia breakout, dia tak peduli lah. Dia breakout tu trend line ke, dia breakout support resistance ke, dia akan retest. Itu normal. WTI. So, kalau anda entry tadi di sini, kan 0.01, katakanlah anda entry di sini, dah ada lebih kurang 16 pip. Ke atas dah ada 16 pip. Anda close tadi mungkin dekat 10 pip. So, dah ada $1. Kalau 0.01 lah, dah ada $1, anda close. Sekarang kita cari new entry. Selain daripada trend line ini, anda juga boleh lihat di support and resistance ini. Dia berhenti dekat mana? Dia nak teruskan kat mana? Itu anda kena lihat juga. Anda kena tengok juga. Okey, sekarang dia dekat line ni tau. Line resistance yang ini kan. Resistance 1 kan. So dia nak test resistance ini. Support. Line support 1 ni. Dia nak test support yang ini. Kalau dia break, maknanya dia akan naik atas lagi. Tapi ini M1 M1 dia sangat cepat pergerakan dia. Dan sangat sebenarnya
kita trade di H1 ni, kita scalping di H1 ni, dia sangat mencemaskan. Dia sangat mencemaskan. Okey. Kalau tengok situasi sekarang ni, saya kata kita boleh mungkin boleh cari sell tapi tak jauh sampai ke line kuning ini. Tengok di M5. Sampai ke bawah ini, mungkin dia akan turun sampai ke bawah ini lebih kurang dalam 20 pip. Kita boleh cari sell. Sebab apa? Sebab yang pertama, dia dekat line ini tak lepas. Yang kedua, di M5, dia ada line hijau ni pun dia tak lepas. Di M1 kan, di sini dia sangkut. Dan dia belum retest lagi line hijau ataupun line purple. Jadi berkemungkinan untuk dia turun itu tinggi. So mungkin dia akan turun dulu kan, barulah dia akan naik. Mungkin saya kata. Tapi scalping jangan risau, asal biru close kan, asal biru close. Okey, nampak. 94 minit dia dah berubah. Dia berubah, plan kita kena berubah. Okey, sekarang dia turun. Macam mana saya cakap tadi, dia turun. Kita tengok M5. Kita tengok pada M5. M5 still macam ni. So, kita tahu dia mungkin akan turun sampai line kuning ini. Jadinya, kalau kita dah entry sell tadi di sini, kita rasa nak close, cukup kita close. Faham tak? Dia kena cepat. Entry, close. Dan jangan teragak-agak. Benda ni tak ada teragak-agak. Dia tak boleh kita kata, bila kita teragak macam ni contoh nak entry sell ke nak entry buy. Tinggal dulu. Tak ada confirmation. Tinggal. Kita rasa tak ada. Tinggal. Tunggu next 1 minit berikutnya. Tunggu minit berikutnya. Setiap 1 minit itu dia akan berubah. Kalau setiap 5 minit, setiap 5 minit, 95 minit tu nanti dia akan berubah. Minta tolong mute. 95 minit nanti dia akan berubah tau. Tuan-tuan tengok. Okey, sekarang 95 minit 95 minit, kalau dia tak berubah, maknanya dia masih lagi dalam keadaan ini. Kan, masih lagi dalam posisi itu di sini. Tetapi plan kita, kalau dia berubah, kita akan berubah. Kita tengok M1 masih macam ni. Okey? M1 masih lagi macam ni. So kita tunggu lagi kan, kalau kita entry sell tadi kita dah close. Kita boleh close dulu ataupun kita tunggulah sampai dia turun bawah lagi. Kalau kita close pun baru lebih kurang dalam 9 pip. 9 pip. Katakanlah 7 pip. 7 pip boleh close lah. 7%. Kalau 0.02, $1 4 kupang kan? 4 kupang. $1 4%. So, macam itulah keadaan dia. Kita bergantung pada trend line. Di mana stop loss? Stop loss juga sama. Stop loss yang kita ambil biasanya macam saya, bila dia melebihi $1. Maksudnya $1 saya close. Kadang-kadang, okey. Saya tak galakkan saya bukan suruh tau. Kadang-kadang saya biarkan. Faham tak? Saya biarkan. Sebab apa tau? Sebab dia tengah sideways. Kita perlu tenang dalam hal ni. Saya tak galakkan, tetapi ini salah satu teknik yang ada. Kan? Risiko tuan tanggung. Nampak? Dia turun. Saya cakap dia turun. Bukan dia ikut cakap saya, tapi berdasarkan indikator ni, nampak? Okey? Dia mungkin sampai line hijau ni ataupun sampai line kuning. Sampai pun line kuning. Turun terus. Kalau kita entry sell tadi, kan, mungkin dia dah okey lah. Yang penting, jangan, macam saya cakap tadi, jangan kita melawan arus. Kalau nak lawan arus, boleh ambil pendek-pendek. So, direction M1 dia tunjukkan turun tadi kan, so dia turun. Walaupun dia berubah. Sekarang dia dah cross. Kita tunggu next position. Katakanlah tadi kita dah entry kemudian kita close. Kita close dan kita tunggu next direction. Okey. Macam saya cakap tadi, saya tak sarankan saya cuma kadang-kadang tu bila market dalam keadaan sideways ni, bila saya tersilap entry, saya biarkan dulu. Sebab apa? Ada masanya dia akan patah balik nanti. Sebab tu cari lot yang bersesuaian. Bukannya hentam ikut suka. Sampai tang kita nak tekan lagi, nak entry lagi dah tak boleh dah. Semua nak full margin. Sampai bila kan? Sampai bila? Scalping kot. Ini bukan boleh full margin pun. Tapi macam saya cakap, kalau kita entry lot yang bersesuaian 0.01, kalau sekarang ni lah tadi, katakanlah tadi tuan-tuan ter-entry buy. Sekarang ni dia terjun macam ni. Tuan-tuan floating lebih kurang dalam $3. $3. $3.7. Okey. Perlu panik tak?
Jangan panik. Jangan panik. Tengok keadaan, time frame besar, posisi dia dekat mana. Okey. H1 dia sampai line kuning ni. Dia dah touch pun line kuning ni. Maknanya dia akan naik balik. Ada harapan untuk naik balik. Okey. Tengok di sini. Pun dia dah sampai line merah. Ada harapan untuk naik balik. Sekarang dah naik balik pun. Sebab market dalam keadaan sideways. Yang kita ni perlu panik ataupun perlu takut ni, waktu bila tahu? Waktu market tu macam yang hari tu. Hari mana tu? Dia terus je meninggalkan kita tanpa apa? Ni. Sekali kau sell kat sini, kan? Jahanam hidup. Ini market bukan sideways, kan? Dia tengah naik ni kan. Ini memang perlu cut loss lah. Macam saya cakap tadi, market dalam keadaan ni, nampak dia dah naik. Agak-agak lah. Kalau tadi tuan entry di bawah line ini, sekarang ni dah rasa macam, okey lah, boleh buang lah, kan? Kuranglah risiko tu, kerugian tu, berbanding dengan buang kat bawah. Ini panik tak tentu pasal. Selalu trader ni, dia panik tak tentu pasal bila scalping. Tak boleh, dia buang. Betul-betul benda tu patah balik. Market tengah sideways, sabar dan tenang. Dan sifat WTI, sekali lagi saya cakap, sifat WTI, dia break, dia retest. Dia break, dia retest. Waktu dia retest, kita ambil lah kesempatan. Tadi dah sampai kat sini, kita dah boleh buang pun. Jadi kita punya rugi, katakanlah kita tak nak tanggung lagi, tak nak tanggung floating lagi, kita entry kat sini, sampai sini. 10 pip je. Berbanding dengan tuan-tuan pergi cut loss kat bawah ni. Faham tak saya cakap ni? Saya harap faham. Jangan panik bila scalping. Sebab tu saya kata, semalam saya pesan apa? Scalping perlu latihan. Macam mana nak dapatkan latihan? Macam mana nak dapatkan latihan yang betul? Latihan yang betul adalah pada demo. Belajar pakai demo. Saya tak galakkan untuk tuan-tuan tidak cut loss segera. Seandainya saya cerita tadi dah terbabas, tunggu, jangan cut di bawah. Lainlah kalau memang betul-betul dia memang terus terjun sampai mana. Sebab tu saya kata, kalau terlajak, bila scalping terlajak, buang $1. Buanglah $1. Maksudnya tuan-tuan sanggup korbankan $1. Ataupun buang 50 sen. Tersilap buang 50 sen itu terlalu sikit sangat. Biasanya $1. Saya tengok dia dah jadi $1, katakanlah di sini tadi saya entry buy, dia turun dah $1, saya akan buang dulu. Tak apa. Sebab apa? Saya akan cari entry sell. Itu caranya, kan? Tapi kalau dah terbabas, saya kata jangan panik, sabar, tunggu dia retrace dan kemudian naik. Dia naik dan kemudian barulah cari. Okey. Dia dah terjun ke bawah tadi. Macam mana sekarang ni? Nak cari entry yang berikutnya pun kita berdasarkan kepada trend line ini. Kita tengok pada trend line M5. Kita tengok trend line M1. Okey. Macam ni kita boleh entry sell lagi tak? Kita boleh entry sell lagi tak macam ni? Bagi saya tak boleh. Bukan tak boleh, dia berisiko. Dia berisiko. Saya akan tunggu, sabar, tunggu dia naik sampai line ini. Line purple ini. Kalau dia tak naik lah. Nasib lah. Tak adalah. Kalau entry sell tadi, nampak? Dia dah naik ke atas. Kalau entry sell tadi. Sebab saya kata apa? 1 minit dia berubah. 1 minit dia berubah. Faham tak? 1 minit dia berubah. 1 minit dia berubah. Jadi tuan-tuan kena faham dalam hal ni. Tuan-tuan perempuan kena faham dalam hal ni. Bila scalping, setiap 1 minit itu akan berlaku perubahan. Jelas. Jadinya, bila dah terjadi, jangan kata kat mana nak re-entry. Tolong, scalping bukan macam tu. Scalping ni, 1 setup, 1 minit, 2 minit, selesai sudah. Cari setup baru. 1 minit, 2 minit, selesai sudah. Itu cara saya. Lebih selamat, lebih yakin, lebih selesa. Kan? Scalping perlu cari banyak ke satu hari? Terpulang. Kalau tuan-tuan modal besar nak cari banyak, silakan. Adik saya
Tak tahulah malam ni dia ada ke tak. Adik saya scalping satu malam dia cari 70 USD. Itu. Nama dia Fadli Shah. Mana dia selalu trade juga. Dia satu malam untuk scalping 70 USD. Kadang-kadang sampai 150 USD. Dia buat macam ni. Sebab apa? Dia suka. Saya tak. Saya kurang scalping. Scalping saya kurang. Saya tak suka sangat scalping. Macam tadi bila berubah tadi terus entry buy tau. Saya lupa nak pesan. Bila dia keluar je macam ni tadi terus entry buy. Terus je entry. Entry je buy. 10 pip, 20 pip terus buang. Tadi bebel panjang lupa nak bagi tahu. Berubah je dari sell tadi kan. Okey sell. Sell dah selesai. Pump dia berubah. Tang dia close sini. Terus entry buy. Nampak? 20 pip dia naik. Kalau tuan-tuan ambil 10 pip je lah. Sampai sini tadi. Dah close. Okey close. 10 pip, 15 pip. Tunggu setup baru. Tunggu setup baru minit berikutnya. Kita tengok pada 9.14 apa jadi. Dia macam tu berubah. Okey 9.14 apa jadi. Sekarang ni boleh entry tak? Tak boleh lagi. Kita tengok. Okey, kemungkinan dia akan sampai pada line kuning ini. Ada kemungkinan. Dia akan naik sampai line kuning ini. Entry buy lagi boleh. Boleh entry buy. Sampai sini 10 pip stop. Tunggu nanti 1 minit berikutnya. Apa jadi? Kan 1 minit berikutnya apa jadi? 1 minit berikutnya apa jadi? Dia tukar lagi direction untuk sell. Kita sell. Dia cross pula line hijau ni kan. Kita sell. Katakanlah 1 minit nanti dia cross line hijau. Kita sell. Kalau dia tembus yang ini, mungkin kita cari buy. Macam tu, repeat setiap 1 minit. Sebab tu saya kata, adik saya dia boleh capai 150 USD sehari untuk dia scalping. Tapi saya tak boleh. Sebab anak saya ada anak, saya ada isteri, saya ada komitmen lain. Saya ada nak jaga laman web. Saya ada benda lain lah. Benda lain yang saya nak buat. Kejap lagi nak susukan anak. Bukan susu tu, saya pancurkan anak susu. Susu anak. Kejap lagi nak jaga, nak bantu isteri itu, ini kan. Nanti orang nak jumpa lagi. Sebab tu saya tak suka scalping. Saya kadang-kadang buat. Tapi saya tak cari banyak. Saya cari sikit. Kadang saya buat benda lain. Sebab apa? Saya tunggu setup yang betul-betul ada, saya enjoy. Itu cara saya. Tapi kalau tuan-tuan nak scalping, macam semalam, ramai sangat yang tanya saya. Macam mana nak scalping? Bila sideways macam ni, kami tak dapat entry. Inilah caranya. Gunakan trend line yang ada. Tuan-tuan, kalau scalping cara manual pun, saya guna trend line. Tapi, penatlah kita nak tarik trend line setiap 1 minit. Penatlah setiap 5 minit nak tarik trend line. Dengan ada sistem ni, gunalah. Okey, dah max pun. Tadi, kita dah dapat 10 pip, 15 pip. Kita dah close pun. Okey, kat sini. Kita dah close. Sekarang dia turun. Tunggu 9.16 apa jadi. Tunggu 9.16 apa jadi. Okey, tengok. Okey, sekarang dia dah pecah trend line yang ini kan. Boleh cari entry sell. Tapi hati-hati. Nampak? Saya kata sell kan? Dia turun. Ready untuk close. 7 pip. Tengok dia sampai, kalau dia pergi 10 pip dia sampai sini. 7 pip. Nak close 7 pip tu pulang lah. Sekati asal $1. Kalau 0.02, $1 lebih dah boleh close. Adik saya kalau kita tengok entry dia tak banyak pun. Okey 10 pip sampai sini. Okey boleh close. Adik saya dia $1, $1.50. $1, $1.50. Inilah teknik yang saya ajar dia. Dia kata, saya cakap dengan dia kata $1, $1.50. Aku entry 150 kali dapatlah 150. 100 kali dapatlah $150. Ada adik saya Fadli Shah. Kan? Saya tak tahu dia ada kat tak dalam. Dia buat macam tu scalping. Okey? Macam ni tadi kita dah close. So tunggu. Yang ini ada sesuaian tak nak masuk? Tak. Kita tunggu dia retest atas ni. Kan? Kita tengok yang berikutnya. Dia bukanlah setiap perubahan tu kena entry. Cari entry yang betul. Tapi 10 pip, 15 pip, tutup. 7 pip, tutup. Berapalah, angkutlah. Asalkan dia $1, $1.50. $1, $1.50. Kalau 0.01, 50 sen pun angkut 5 kupang tu. Kutip sikit. Tapi kena cepat lah. Sebab tu saya kata banyak latihan. Mana yang dah beli? Trader ZK ni, mana yang dah beli? Macam mana cara dia? Macam saya selalu ajar. Saya selalu kata, buka yang, sebab dia orang beli, yang kebanyakannya beli dekat untuk akaun yang real. So nak latih scalping susah. Okey betul. Bukalah dekat komputer benda ni, kemudian carilah entry pakai phone. Itu je.
tengok, okey dia berubah macam sekarang ni kan. Okey, dia berubah. Entry lah, carilah entry. Ini boleh sell. Sebab di atas ni, dia dekat bawah line ini. Boleh cari sell kalau nak. Kalau tak, tunggu dia retrace. Sabar Sat, tunggu dia retrace line hijau ni ataupun line purple ni, baru sell. Pun boleh. Kan? Sabar, tunggu sekejap. Dia retrace, tunggu sini, tak ada. Kalau dia tak tu, dia turun, biar. Maknanya setup tu tak ada. 1 minit berikutnya akan ada peluang untuk anda entry. 1 minit berikutnya akan ada peluang untuk anda entry. 1 minit berikutnya akan ada peluang untuk anda entry. Itu je mindset kena ada tu. Kecekapan untuk buat ini kena ada. Dan tolonglah, janganlah pergi banyak-banyak, pergi letak tekan lot besar-besar kan. Kalau sanggup tak apa, terpulang. Kalau sanggup tak ada siapa nak marah kan, terpulanglah. Tapi macam saya kata tadi, tolong gunakan kaedah ini. Kalau nak buat, cari lot yang bersesuaian kan. Cari lot yang bersesuaian dan juga carilah kaedah-kaedah ataupun teknik pembelajaran melalui demo. Entry pakai phone, buka di sini. Itu adalah scalping untuk 1 minit dan juga 5 minit. Kalau tak sanggup 1 minit, cepat sangatlah. Ini mengah. Tunggu 5 minit. 5 minit, tengok ni. Trend line ni tak berubah lagi tadi. 5 minit ni. Sub, dia tarik ini, dia tarik ini. Ini macam mana? Tengok ni. Di tengah-tengah ni nampak ni. Ada satu lagi. Ada satu. Walaupun dia tak tarik trend line tengah-tengah ni, tapi kita tahu ada satu macam seakan-akan ada di tengah-tengah ini. Seakan-akan ada di tengah ni kan. Kalau kita tengok. Apa benda ni? Seakan-akan ada. So, dia touch itu, sell lah. Dia touch atas ni, sell. Tunggu sampai dia naik lagi. Dia touch atas ni lagi, kita sell. Tunggu. Itu kalau 5 minit lah. Ataupun tengok, dia dah sampai atas ni, kita sell. Tunggu lagi. Kita sampai ni, kita sell. Tunggu lagi. Kalau sampai bawah ni nak buy, terpulang kalau berani. Di 5 minit pun macam tu. Di 1 minit pun macam tu. Okey? Faham tak setakat ni untuk scalping? Mohon respon. Faham. Setakat ni faham. Okay. Faham Ada yang kata ada yang tak faham ke? Tak faham sepatah haram pun tak faham. Yang tak ada indikator ni boleh dapatkan di link nanti saya bagi dalam channel untuk trial version. Tolong downloadlah trial version dulu. Download trial version dan try dulu, cuba buat dengan akaun demo. Janganlah trial version tu terus pergi minta akaun real. Boleh kalau nak buat, tapi buatlah pakai akaun demo. Pakai dulu sepuas-puas hati. 7 hari saya bagi. Kalau rasa tak puas hati 7 hari tu, mesej saja. Cik Zaini, saya dah cuba 7 hari. Saya tak puas hati. Saya nak cuba lagi 7 hari. Silakan. Kan? Silakan. Saya bagi test lagi. Kan? Tapi kalau setahun tak boleh lah. Saya nak test setahun. Saya nak test sebulan. Saya nak test 2 bulan. Tak boleh lah. Not fair pada yang lain. Saya bukan jual indikator tu untuk anda beli indikator tu, tidak. Dia ni adalah servis saya untuk mengajar anda. Itu saja. Pembayaran tu adalah servis saya untuk mengajar anda. Bukan untuk anda beli indikator tu lepas tu saya buat tak tahu. Kan? Ni tadi saya cakap M1 tadi saya kata tunggu kat atas ni kan. Nampak? Dia terjun. Tapi dia naik balik. Sebab tu saya kata dia tunggu dulu dekat atas ni baru cari sell. Dia banyak sabar dan banyakkan latihan benda ni. Benda ni tak susah sebenarnya tuan-tuan. Trade ni tak susah. Dalam ni ada pun yang mana leader-leader daripada yang lain tu kan pun tahu. ICM ataupun bukan ICM, RTC pun ada signal untuk scalping. Jadi tuan-tuan kalau rasa dah boleh pakai yang ini kan, dibantu pula dengan signal, memang mantap lah kan. Gabungkan dua-dua, maknanya kita tengok sell, dia kata buy, ini dia kata pun tunjukkan buy, okey kita buy. Benda tu mudah lah, tu satu. Dia membantu tuan-tuan sebenarnya. Dia bukan, saya tak mencipta benda ni yang menyusahkan tuan-tuan nak buat apa. Macam saya full time trader. Kadang-kadang saya senyap, bukan ni apa. Kalau tuan ada harinya yang saya senyap. Sebab apa? Sebab saya tengah trade. Saya tengah trade. Bukan saya tak nak share signal. Saya bagi juga signal. Kan, saya bagi juga signal pada hari-hari yang tertentu, kan? Walaupun kadang-kadang setiap hari pun saya bagi. Cuma ada masanya yang saya trade, saya diam. Sebab apa? Macam 2 hari ni lah. 2 hari ni, kalau saya bagi signal tak tentu arah,
melingkup nanti jadinya. Tuan-tuan marah saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya scalping, saya cari tak banyak. Saya cari dalam 30 USD, 40 USD saya stop. Maksimum 50 USD saya stop. Itu je saya buat. Kan? Saya stop. Sebab apa? Saya punya bajet lebih kurang macam tu, 30 USD. Kalau untuk scalping lah. Kalau untuk setup memang saya cari 50 USD ke 150 USD sehari. So, macam tu kita tahu. Nah, nampak? Saya kata jangan tadi kan, dia berubah, dia naik atas. So, benda-benda macam ni yang kita kena tengok. Okey? Jelas Untuk ini, ada apa-apa soalan tak? Nampak? Kenapa dia naik atas? Dia cari yang purple ini. Okey? Jelas Selalu dia sangkut kat sini. Dah berapa kali dah dia sangkut kat sini. Dia tembus, dia mencari yang purple ini. Sekiranya dia tembus yang purple ini, dia akan naik lagi tinggi lah. Okey? Ini membantu anda tahu sampai mana dia akan pergi. Dekat M15 juga sama. M30 dia dah tembus yang ini, dia akan naik ke atas sampai daily pivot line ini. Kan? H1 anda boleh tengok. Dia akan cari line yang ini. Lebih kurang dekat daily pivot line. H4 anda boleh tengok. Ada setengahnya Windows, saya punya Mac, Windows setengahnya dia tak keluar. Line-line ni dia tak keluar. Dengan trend line dia tak keluar dekat H4. Kan? Tapi kalau dia keluar, anda boleh tengok lah. Ada setengahnya Windows dia keluar. Kalau dia keluar dekat H4 ni, anda boleh tengok apa yang berlaku. Sekarang pukul 9.30. 9.30 ini candle pukul 7 tadi dia muncul. Ini candle pukul 3 petang. Ini candle pukul 11 pagi. Ini candle pukul 7 pagi. Yalah. Pukul 7 pagi. Ini candle pukul 3 pagi semalam. Ini candle pukul 11 malam semalam. Ya, lebih kurang. So anda boleh nampak lah di H4, anda tengok ada rejection tau di sini. Dia akan lengkap nanti pukul 11. Dia tak tembus lagi trendline yang hijau ni. Jadi untuk dia turun ke bawah lagi agak berat. Pukul 11 nanti baru ada confirmation dia nak pergi mana. Kalau tengok H4 lah, yang trade jauh-jauh TP. Kan, kalau tengok H1, kita tengok. Okey. Dia naik atas ni, dia mencari yang ini ni. Dia mungkin akan mencari yang ini, yang line purple. Okey. M30, mungkin dia akan naik. Lagi yang ini, dia akan naik sampai purple ni. M5. Dia turun dulu sampai line kuning ni, kemudian dia naik. Itu yang kita nampak lah, lebih kurang lah. Okey. Tapi scalping, macam mana saya tunjukkan tadi, lebih kurang macam itulah. Scalping selesai Tak ada siapa ada soalan? Tak ada